Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Al-Muttaqin pada pagi ini? Ustazah harap semua dalam keadaan yang sihat, sejahtera hendaknya. Dan alhamdulillah ya, kita lihat di sini ada ramai di kalangan teman-teman kita. Suara nak hilang. Di kalangan teman-teman kita yang bersama dengan kita pada pagi ini. Siapa dengan kita hari ini? Kita ada Kak Zah kita di situ. Alhamdulillah, ya alhamdulillah bertemu kita sekali lagi ya Kak Zah di sini. Kak So, Assalamualaikum Ustazah. Ustaz Muslim. Saya tak rasa Ustaz Muslim ada bersama dengan kita pada pagi ini. Dia tak ada dengan kita ni Kak So. Ya, sudah hari ni jangan sebut-sebut nama Ustaz Muslim. Dia tak ada dengan kita. Okay. Alamak, dia ada dekat situ lah. Dia ada, Ustaz Muslim ada dekat sini. Sila Ustazah Fatimah keluarkan dulu nama Ustaz Muslim tu kat situ. Saya nak Waalaikumsalam. Hari ni saya bukan admin. Siap dia beritahu ya. Okay, dia beritahu dia bukan admin hari ni. Dia tak jadi admin pun dia sibuk-sibuk kat belakang tu. Aduh, hai budak ni. Okay, alhamdulillah di sini. Ada ramai antaranya juga Kak Faridah kita. Assalamualaikum Ustazah, admin dan semua jemaah-jemaah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muslim, Ustazah nak share je. Ya silakan Ustaz Muslim, share lah sebanyak-banyaknya. Nak share di mana-mana pun alhamdulillah. Itulah kita nak kan, sila like and share. Wah, dia nak macam nak jual barang pula. Ya sila like and share. Okay. LNS. Baik, ada juga Masya Allah daripada ruangan YouTube kita. Assalamualaikum Ustazah yang sentiasa ceria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sugiarti Harijana. Baik, terima kasih kepada semua muslimah yang turut serta di dalam pengajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita akan menyambung perbincangan hadis kita yang sudah 2 minggu ya kita bawa perbincangannya. Dan saya juga rasa minggu ni macam tak dapat lah untuk diselesaikan perbincangannya. Cuba tapi kita lihatlah bagaimana ya nanti. Namun sebelum itu sila ya muslimah semuanya yang sentiasa mengikuti kuliah Ustazah pada setiap pagi Sabtu ni. Kita akan bincangkan hadis yang keberapa dan muka surat yang keberapa. Sila letakkan di ruangan komen untuk kita share bersama dengan teman-teman kuliah. Mungkin ada di kalangan kawan-kawan kita yang baru menyertai pengajian pada pagi ini yang mungkin last week dia skip kelas ke apa kan. Silakan letakkan di ruangan komen. Ya, Kak Faridah kita, hadis 42 muka surat 393. Okey, betul ke? Ada yang lain? Boleh Ustazah lihat? Selain daripada Kak Faridah, Kak Som, ada jawapan nak diberikan Kak Som? Kak Som ada lagi dengan Ustazah di sini? Okey, baik Kak Som, 42. Hadis 42 muka surat 392. Okey, tadi 393, Kak Som kata 392, hadis tetap sama ya. Kak Aisyah 393, hadis 42. Okey, ada 2 muka surat di sini. Ada tak yang lain nak lihat juga? Kak Zah? Bagaimana Kak Zah? Kak Zah tunggu semua orang jawab ke? Dia nak bersetuju dengan semua jawapan ke? Okey. Kak Zah ada di situ Kak Zah? Kak Aisyah 393. Kak Zah kata apa? Masih hadis 42, betul. Sekarang muka surat 324. Allah, makin jauh ni. Saya ingatkan ada 2 saja pendapat dia. Pada pagi ni kita ada 3 pendapat. 392, 393, 394. Saya dah macam auction dah pagi ni. Okey. 392, 393, 394. Mana satu betul ni? Ada tak jawapan yang paling kuat di sini?
Kak Fauzia, ada jawapan tak Kak Fauzia? Kita ada 3 muka surat. Dah, yang lain tak tahu kat mana. Ustaz Muslim tahu ke Ustaz Muslim? Macam mana tu? Tak apalah, lambat sangat ya. Ustazah nak tahu jawapan yang betul di sini. Kita lihat slide kita. Okey, kita berada di muka surat yang keberapa? Kita berada di muka surat 392. Okey, kita berada di muka surat 392. Jadi pada perbincangan yang ketiga, maknanya muka surat 392 tu last week Ustazah berhenti kan dekat situ. Jadi ada lagi hadis yang belum kita sentuh sebab ada beberapa lagi perbincangan di muka surat 392 dan pada pagi ini kita akan kupas sedikit ya berkenaan dengan hadis yang telah ditampilkan oleh Imam Ibn siapa kitab ni, Masya Allah, Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Ustazah ni banyak kitab ya, tak ingat dah apa pengarang kitab ni ya. Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab ini ada menampilkan satu lagi ya hadis untuk menyokong perbincangan tentang memohon keampunan. Maknanya kita masih lagi ya muslimah membincangkan tentang memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan pada pagi ini kita akan masuk pada sebuah hadis yang agak panjang tapi sebenarnya panjang tu, kejap ya. Ni macam tak zip betul-betul di baju. Nampak sangat je kelang kabut ya pagi-pagi ni. Dia. Minta maaf lah ya. Okay, baru cantik. Okay. Dia dah zip betul baju dia. Okay, so hadis dia nampak panjang tau. Terjemahannya juga agak panjang ya bila kita lihat pada slide Ustazah nanti, tetapi sebenarnya ia lebih kepada pengulangannya yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini yang menunjukkan kepada kita tentang penegasan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam sabda Nabi SAW yang akan kita baca ini. Baik, dalam kitab kita ada ya, kalau kita rujuk pada muka surat 392 itu ada satu perenggan yang di bawahnya yang mana hadisnya bermula dengan anna abdan aznaba dhanban. Okey, hadis yang bermula dengan perenggan itu dia ada tiga line dalam bahasa Arab kan di situ yang mana dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya akan baca hadis ini tetapi kita akan refer kepada hadis yang terdapat di slide Ustazah. Apa yang ada dalam kitab ni tak salah ya, betul saja. Sebab tapi ni riwayat yang berbeza lah. Okey, jadi kita tak kata Ustazah hadis yang dalam buku ni macam mana salah ke tidak, tak sama saja. Cuma dalam slide Ustazah ni lebih lengkap hadis yang ditampilkan. Jadi kita nak refer kepada hadis yang lebih lengkap agar jalan sabda ataupun periwayatan ini lebih mudah untuk kita fahami. Jadi bagi Ustazah pun lebih mudah untuk Ustazah jelaskan kepada jemaah muslimah semuanya berkenaan dengan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Baik, dalam hadis ini intipatinya yang paling penting sekali yang kita nak tekankan dalam hadis tersebut ialah berkenaan dengan sebagai seseorang hamba ini bagaimana kita ni memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hadis ini kita baca terlebih dahulu dalam bahasa Arabnya di situ. Nabi SAW bersabda, Nabi SAW dalam hadis ini Nabi menyebutkan begini. Inna abdan asaba dhanban wa rubbama qala aznaba dhanban. Jadi ada hamba ni, Nabi kata ada hamba ni dia melakukan dosa ataupun dia buat dosa. Okey. Faqala rabbi adnabtu wa rubbama qala asabtu faghfirli. Kemudian
setelah dia melakukan dosa tersebut, dia berdoa kepada Allah. Dia kata apa? Rabbi aznabtu, wahai Tuhanku, aku telah melakukan dosa. Aku telah berdosa. Okay, wa rubbama qala asabtu faghfirli. Ini kita panggil sebagai, ada di kalangan perawi ya, yang menggunakan lafaz aznabtu, ada di kalangan perawi yang menggunakan lafaz asabtu. Kedua-duanya boleh tidak menjadi masalah. Baik. Jadi di akhir doa itu, orang yang berdosa ini, apa dia kata kepada Allah? Faghfirli. Ampunkanlah aku. Dan di dalam hadis ini, Nabi SAW menyebutkan apakah respon Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba yang berdoa tadi kan, setelah dia melakukan dosa, dia menyedari akan dosa-dosanya, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengakui bahawa dia melakukan dosa. Kalau kita lihat kepada ungkapan lafaznya tadi kan, dia kata apa? Rabbi aznabtu. Maknanya dia kata, ya Allah, wahai Tuhanku, aku telah berdosa, aku telah melakukan dosa. Ini bentuk pengakuan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan bahawa kita melakukan dosa, lalu faghfirli. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bila melihat hamba itu tadi, dia mengaku dosanya, lalu dia memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ini, Nabi kata apa? Qala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berfirman. Maknanya di sini Allah Subhanahu Wa Taala respon ya, pada doa hamba itu tadi. Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi ghafartu li abdi. Hamba aku ini, dia mengetahui bahawa dirinya memiliki Tuhan. Anna lahu rabban. Dirinya memiliki Tuhan, yang mana Tuhan itu yang mengampunkan dosa. Hamba yang berdoa tadi, dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang mengampunkan dosa itu hanyalah Allah. Wa ya'khudhu bihi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, hamba aku itu tadi yang memohon doa kepada aku, yang mengakui dosanya, dia tahu bahawa Allah itu berhak, Allah itu memiliki kuasa untuk menghukum dia ke atas dosa-dosa yang telah dia lakukan. Oleh kerana hamba aku tadi kan, dia tahu dia ada Tuhan yang mengampunkan, dia ada Tuhan yang boleh menghukum ke atas dosa-dosa yang dia telah lakukan. Ghafartu li'abdi. Maka telah aku ampunkan untuk hamba-Ku itu. Jadi ini kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, apabila Allah Subhanahu Wa Taala mendengar doa orang yang telah melakukan dosa lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, apa sabda Nabi SAW dalam hadis ini? Nabi kata begini. Thumma makatha ma syaa Allahu thumma asaba dhanban aw adhnaba dhanban faqala rabbi adhnabtu aw asabtu akhar faghfirhu faqala a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi ghafartu li 'abdi. Okey. Mula masuk kepada perenggan yang tadi ya, Ustazah baru baca tu. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan sebanyak 2 kali. Ya, Nabi SAW menyebutkan sebanyak 2 kali perkara yang sama berlaku kepada hamba itu. Jadi, bila kita rujuk kepada terjemahannya, ini terjemahannya yang Ustazah tampilkan di slide Ustazah. Sebagaimana juga yang telah Ustazah jelaskan, nanti boleh rujuk ya kepada nota yang saya edarkan di channel Telegram saya. Okay, bagi mereka yang mengikuti channel Telegram saya, kebiasaannya saya akan muatkan nota saya setiap kali selepas kuliah. So sesiapa yang ada mengikuti boleh download nota itu nanti. Okay, kemudian boleh buat catatannya dalam nota tersebut.
Dan kita lihat ketika hamba ini dia telah melakukan dosa tadi, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian respon doanya. Nabi SAW dalam hadis ini Nabi ceritakan tentang keadaan hamba itu. Lihat ya pada perenggan saya yang pertama di sini. Yang tadi saya baca dalam bahasa Arab ya. Okey. Saya tak nak baca dalam bahasa Arab tu banyak-banyaklah, nanti orang tak faham ya. Baik, kita lihat begini. Lihat pada perenggan saya yang pertama di sini, fokus pada perenggan itu. Baik, kemudian orang tadi yang telah dia angkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengakui dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan orang ini kemudiannya dia berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia. Dan Allah memberikan respon tadi kan kepada hambanya. Nabi kata kemudian dia tinggal beberapa waktu lamanya. Maksudnya dia tinggal beberapa waktu lamanya ini, orang itu tadi dia tidak buat dosa dalam keadaan yang beberapa waktu lamanya sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian hamba ini dia kembali melakukan dosa. Tadi dah bertaubat. Ya, tadi dia bertaubat, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa dia. Namun kemudian dia tinggalkan dosa itu, dia tak buat dosanya. Namun kemudian setelah beberapa waktu lamanya dia kembali melakukan dosa. Setelah dia melakukan dosa itu sekali lagi dia mengakui dosanya, lalu dia berdoa kepada Allah, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita bagaimana respon Allah Subhanahu wa taala pada pengakuan dosa, pada doa yang dipanjatkan oleh orang ini dengan respon yang sama. Allah kata apa? Maka Allah berfirman, hamba-Ku tahu bahawa dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukumnya. Aku ampuni hamba-Ku. Dan Nabi SAW pun menjelaskan, kemudian lelaki ini dia dah bertaubat daripada dosanya, dia tinggalkan dosanya, tidak melakukan dosa pada jangka waktu yang beberapa waktu mengikut kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia buat dosa. Maknanya untuk kali yang ketiga Nabi SAW menyebutkan perkara yang sama. Ya, untuk kali yang ketiga Nabi ceritakan keadaan yang sama tentang orang ini yang mana dia buat dosa lagi. Untuk kali yang ketiga itu. Dan untuk kali yang ketiga tersebut, sekali lagi dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, yang mana dalam doanya dia mengakui dosa-dosanya, dalam keadaan dia mengakui dosa-dosanya, dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kali yang ketiga itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan respon yang sama kepada orang ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk ketiga kalinya, Allah kata, hamba-Ku tahu bahawa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa, dia memiliki Tuhan yang menghukum, maka aku mengampuni hamba-Ku. Kemudian Allah mengulanginya sebanyak 3 kali dalam hadis ini. Kalau kita lihat kepada muka surat 393 ya muslimah, di situ ada di perenggan yang atas sekali, perenggan kita yang pertama sekali di muka surat 393, ada satu perenggan yang pendek di dalam bahasa Arabnya disebutkan qad ghafartu li 'abdi falyamal ma syaa. Sesungguhnya aku telah mengampuni hamba-Ku itu, maka silakan dia melakukan apa saja yang dia mahu. Nabi SAW menutup sabda baginda dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahawa buatlah apa yang dia mahu lakukan. Maknanya, okey, bukan maknanya di situ nak buat dosa banyak-banyak, persilakanlah buat dosa banyak-banyak. Bukan begitu maksudnya. Ini yang penting untuk saya jelaskan supaya kita tak salah faham ya dengan hadis Nabi SAW. Sebab kadang-kadang kita ni susah juga muslimah, nanti baca hadis faham kepada teks sahaja, tak faham kepada syarah hadis. Itu pentingnya kita belajar syarah hadis ni supaya kita tahu apa sebenarnya dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis baginda.
Dan di sini Imam Ibn Rajab Al-Hanbali menjelaskan kepada kita maksud daripada hadis itu jika kita lihat kepada perenggan yang berikutnya yang terdapat di bawah tu tadi kan. Maknanya selama dia dalam keadaan seperti ini, di mana setiap kali dia melakukan dosa, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nampaknya bahawa maksudnya adalah beristighfar yang diikuti dengan tidak meneruskan melakukan dosa tersebut. Daripada hadis yang panjang ini ya muslimah, kita faham begini, keadaan hamba itu dia tidak terlepas daripada dosa. Namun, keadaan dirinya yang melakukan dosa ataupun yang tak terlepas daripada dosa tersebut menyebabkan dirinya ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengakui dosa-dosanya. Dia memohon ampun kepada Allah. Itu selayaknya diri kita sebagai seorang hamba. Bila kita buat dosa, kita menyesal dengan dosa kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak biarkan diri kita dalam keadaan dosa muslimah. Kita ramai antara kita yang tahu kita ni melakukan dosa. Ramai. Walaupun saya juga tidak menafikan, ada di kalangan kita yang tak sedar kita ni lakukan dosa. Tapi ada juga di kalangan kita yang ramai tahu, saya buat dosa. Tetapi ramai juga yang membiarkan diri mereka hanyut dalam dosa-dosa yang mereka lakukan. Berdasarkan kepada hadis ini, kita belajar hamba Allah yang beriman kepada Allah. Tatkala mereka itu melakukan dosa dalam kehidupan mereka, apa yang perlu mereka lakukan? Mereka perlu mengakui dosa-dosa mereka, lalu mereka mengangkat tangan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang sedemikian Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Itu yang diajarkan dalam agama kita. Sebab itu di sini Imam Ibn Rajab Al-Hanbali kata apa tadi ketika dia menjelaskan tentang maksud hadis ini. Dia beritahu kepada kita, maknanya daripada hadis itu. Seorang hamba, dia perlu dalam keadaan yang sentiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin saya banyak kali sudah sebutkan hadis ini. Tak kira dalam mana-mana kuliah saya. Untuk menunjukkan bahawa sebagai hamba Allah yang merupakan keturunan Nabi Adam ini ya, kita ni, makhluk ni, manusia ni. Kita ada buat dosa. Kita melakukan dosa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Ya, dalam sabda baginda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kata apa? Likulli bani Adam khata'. Setiap anak Adam, bagi setiap diri anak Adam, kita ni manusia, ada melakukan dosa. Tetapi, sebaik-baik mereka yang melakukan dosa adalah bertaubat kepada Allah. Ini nasihat Nabi SAW kepada kita. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah, keadaan diri kita ialah sentiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat tadi dalam hadis yang baru kita baca, hamba itu Nabi jelaskan, dia melakukan dosa. Berapa kali Nabi sebutkan dalam hadis itu? 3 kali. Sebenarnya kita buat dosa ni banyaklah ya. Adakah hari ini kita buat dosa, esok lusa kita tak buat dosa lagi? Saya tak confirm benda macam itu kan. Sebab kita dalam keadaan yang kadang-kadang ialah ada rasa nak mengumpat orang. Biasa muslimah begitu kan orang perempuan. Ada rasa nak mengumpat orang, ada rasa nak keji orang, ada rasa geram dengan orang tu kan. Ada benda mulut kita ni nak cakap benda-benda yang bukan-bukan. Tetapi dalam keadaan yang sedemikian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyesal. Tadi kenapalah aku pergi mengumpat orang tu, ya Allah, dosa. Kita menyesal dengan dosa kita.
kita lepas solat, kita doa, mohon Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita, tinggalkan dosa itu. Ya, tinggalkan dosa itu. Sebab itu di sini Imam Ibn Rajab Al-Hambali dia kata apa? Sentiasa memohon ampun kepada Allah. Setiap kali kita berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setiap kali itu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak biarkan diri kita dalam keadaan dosa. Kita tak kata tak apalah, esok lusa kita boleh minta ampun kepada Allah. Allah tu kan Maha Pengampun, kita kata gitu kan. Allah tu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tak apalah, aku nak buat dosa banyak-banyak. Ya, kumpul banyak-banyak dosa ni kan, nanti dah 100 per 100, nanti aku minta lah ampun kepada Allah. Mungkin ada orang yang berpemikiran sedemikian. Namun bukan begitu caranya muslimah dalam hidup kita ini. Keadaan diri kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat dosa, setelah kita melakukan dosa, kita sedar kita melakukan dosa, waktu itu juga kita mengakui kesilapan kita, kita menyesal dengan dosa-dosa kita, waktu itu juga kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah teraplikasinya hadis itu tadi. Maknanya Allah kata ghafartu li'abdi. Aku ampunkan untuk hamba aku. Hadis tadi dia tak apply untuk orang yang buat dosa sesuka hati. Kena ingat tu. Nampak ya tadi kan, kalau kita baca hadis tu sekali lalu, kita macam nampak, oh kalau kita senang buat dosa ya taubat, buat dosa ya taubat, buat dosa ya taubat. Bukan begitu muslimah keadaannya. Hadis ini nak menunjukkan kepada kita orang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tinggalkan dosanya. Nampak tadi Nabi kata apa? Kemudian dia tu tidak melakukan dosa pada jangka waktu yang beberapa waktu mengikut kepada kehendak Allah. Maknanya dosa tu ditinggalkan. Tak buat langsung dosa. Kemudian adalah waktu-waktu kadang-kadang kita ni terbuat dosa. Kita ada buat yang kita tak plan. Kerana saya tak nafikan ada juga orang yang dia plan untuk buat dosa. Okey, ada orang memang dia plan untuk buat dosa. So, untuk hadis ini, dia tak apply untuk orang yang sedemikian. Dah Nabi kata gitu kan, nanti Allah ampunkan kita. Dah Allah ampunkan kita, lepas tu nanti kita buat dosa balik, nanti Allah ampunkan kita. Bolehkah sedemikian? Tak boleh. Sebab itu, pada poin kita yang kedua, kalau kita rujuk pada slide saya ini yang telah saya ringkaskan pada apa yang ada dalam kitab, istighfar yang Allah Subhanahu Wa Taala terima, yang Allah kata apa tadi? Ghafartu li'abdi. Aku ampuni dosa hamba aku itu tadi. Bila dia mengakui dosanya, bila dia angkat tangan, dia minta ampun kepada Allah dengan ungkapan kata faghfirli. Apabila dia mengucapkan istighfar ataupun apabila dia memohon ampun kepada Allah, yang diikuti dengan tidak meneruskan perbuatan dosa. Keadaannya begitu. Dengan tidak meneruskan perbuatan dosa. Okey, so kena faham ya, begitu keadaannya. Bukan, sebab tu kalau lihat pada perenggan yang berikutnya, sila ya lihat pada perenggan yang ketiga dalam kitab kita. Disebutkan di dalam perenggan yang ketiga itu, okey, berbeza dengan orang yang mana istighfarnya hanya di lidah. Ini adalah permintaan yang kosong. Permintaan ni maksudnya doa yang kosong. Doa yang tidak memberikan apa-apa erti kepada orang yang berdoa itu. Kerana apa? Dia hanya mengucapkan istighfar pada lidahnya. Saya dah bincangkan pada sesi kita yang lepas ya, tentang orang yang mana dia ucapkan istighfar hanya main-main sahaja di lidahnya, tetapi bukan pada hati dia. Saya juga sudah jelaskan bahawa orang yang mengucapkan istighfar, dia perlu mengucapkan istighfar dalam keadaan yang penuh penyesalan, penuh takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, penuh harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mengampunkan dosa-dosanya. Bukan dengan ucapan istighfar yang hanya di lidah. Dan hal ini juga ditekankan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya ini. Dia kata apa? Sedangkan istighfar yang hanya di lidah. Okey, yang hanya di lidah, sedangkan hati terus ingin melakukan dosa.
Orang yang begini, dia cuma ucapkan istighfar saja dalam lidah dia. Astagfirullahalazim, dosa ya kita ya, dosa kau. Lepas tu ketawa, dosa istighfar ya, macam tu kan. Tapi adakah hati mereka menyesali atas dosa-dosa yang mereka lakukan? Contoh, kita ngumpat dia tadi, tak sangka kita ngumpat dia tadi, dosa kita, astagfirullahalazim. Tapi hati tu tidak menunjukkan penyesalan atas umpatan yang mereka lakukan. Rasa gembira, rasa lucu, gelak ketawa, menunjukkan bahawa hati itu ingin terus melakukan dosa tersebut. Istighfarnya hanya di lidah. Di sini dikatakan bahawa maka itu hanya doa yang kosong. Maknanya maka itu ucapan istighfarnya, yang kita sebut ucapan istighfar ini sebagai satu keadaan yang kita memohon ampun kepada Allah. Yang menunjukkan kepada penyesalan, itu adalah permintaan yang kosong, permintaan ataupun satu ucapan permintaan ampun yang tidak memiliki apa-apa makna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan yang jika Allah menghendaki, Allah mengabulkannya, yang jika Allah menghendaki, Allah boleh juga menolaknya. Dan terus melakukan dosa itu boleh menjadi penghalang terkabulnya permohonan ampun. Orang yang dia ucapkan istighfar dalam keadaan yang mana hanya di lidah, tetapi tidak pada hatinya. Hatinya terus-menerus bertekad untuk melakukan dosa. Memang dia ucap istighfar tapi kata, yelah aku istighfar tapi tak bermakna aku tak buat lagi. Macam tu kan, ada orang gitu kan. Aku tak confirm aku tak buat lagi macam tu kan. InsyaAllah aku buat lagi, gitu keadaannya. Mungkin ada orang begitu. Ya, bukan kita lah ya, saya bagi contoh saja, jangan pula kecil hati lah. Saya cakap kita nak buat lagi pula dosa kita. Tidak gitu, saya berikan contoh. Mungkin ada orang yang sedemikian. Menunjukkan bahawa hati kita tidak betul-betul mengucapkan istighfar itu tadi, itu memohon ampun kepada Allah dengan tekad dan azam bagi meninggalkan dosa itu. Potensi untuk melakukan dosa tersebut begitu besar. Apabila ucapan istighfar hanya di lidah sahaja, bukan lidah dan hati. Orang yang begini, ia akan menyebab terhalangnya menerima taubat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kalau kita nak refer balik, kita nak rujuk balik pada hadis yang baru kita baca tadi kan, yang Nabi kata orang itu dia buat dosa, dia buat dosa, kemudian dia mohon ampun, dia mengakui kesalahannya, dosa-dosanya, lalu dia memohon ampun kepada Allah. Kemudian Allah berikan respon, Allah kata hamba ini tahu bahawa dia memiliki Allah yang maha pengampun, dia memiliki Allah yang boleh menghukum, maka aku ampunkan untuk hamba aku. Ia adalah bagi hamba Allah yang mana benar-benar bertaubat kepada Allah. Yang mana hatinya tidak ada rasa ingin melakukan dosa tersebut lagi. Namun kemudian, ada sampai tiba masanya dia buat dosa. Begitu keadaan kita ni sebagai seorang hamba muslimah. Kita ni muslimah kita kadang-kadang dah taubat kepada Allah. Alamak, tiba-tiba kita terbuat dosa tu kan. Begitu keadaannya, mana kita tak plan. Kita dah tinggalkan dosa tu. Tapi kemudian kita tiba-tiba terbuat pula dosa tu. Tanpa kita plan, tanpa kita sedar. Alamak, terbuat pula. Dah sedar tu. Masa buat tu tak sedar buat. Tapi bila dah buat, barulah tersedar. Alamak, dosa rupanya aku buat tadi. Kita menyesal, kita memohon ampun kepada Allah. Bahkan setengah di kalangan, bukan setengah, majoriti di kalangan para ulama mengatakan taubat, keadaan memohon ampun kepada Allah, ia adalah keadaan yang wajib untuk seorang yang beriman kepada Allah. Wajib, dia tak boleh tinggalkan taubat itu dalam hidup dia. Kerana kalau dia tinggalkan, dia akan terus-terusan hidup dalam keadaan yang penuh dosa. Itu adalah kehidupan dia, keadaan dia, kewajipan dia seumur hidup dia. Selama mana dia bernafas, Allah berikan kepada dia dengan usia. Selama itu, dia perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan saya juga pernah ingatkan kepada muslimah semuanya, Nabi SAW setiap hari Nabi ceritakan kepada kita baginda memohon ampun kepada Allah satu hari 100 kali. Sebab itu Nabi perintahkan kepada kita, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku memohon istighfar kepada Allah 100 kali dalam sehari. Itu Nabi muslimah. Nabi SAW yang Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampunkan dosanya yang telah lalu dan akan datang. Namun Nabi SAW tetap beristighfar kepada Allah setiap hari, tetap memohon ampun kepada Allah setiap hari, menunjukkan kepada kita seseorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak boleh meninggalkan istighfar, mereka tidak boleh meninggalkan taubat. Setiap hari perlu memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tugas kita sebagai seorang hamba. Sebab itu kita tidak hairan. Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan dalam Al-Quran, dalam banyak tempat dalam Al-Quran Allah kata apa? Allah cinta kepada orang yang bertaubat. Kerana orang yang bertaubat kepada Allah, mereka ingat kepada Allah. Pada situasi mereka telah melakukan dosa, mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kembalikan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengaku bahawa diri mereka adalah hamba yang memiliki Tuhan yang mengampunkan. Mereka memiliki Tuhan yang menghukum. Sebab itu Allah ampunkan mereka. Sebab itu Allah sayang, Allah cinta orang yang bertaubat kepada Allah. Imam Ibn Rajab Al-Hanbali pada perenggan yang berikutnya, dia jelaskan kepada kita, kerana itu, istighfar yang sempurna, yang memastikan terakhirnya ampunan adalah yang istighfar yang disertai. Apa banyak yang di situ? Istighfar yang disertai. Okey. Istighfar yang disertai dengan tidak adanya sikap. Okay. Dengan tidak adanya sikap, terus menerus melakukan dosa. Sebagaimana Allah memuji orang yang sedemikian dan menjanjikan bahawa mereka akan mendapat ampunan. Ini janji Allah. Sebagaimana juga yang saya dah jelaskan tadi. Kita nak disebutkan kita ini memiliki istighfar yang sempurna, kita memohon ampunan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sebenar-benarnya, itu maksudnya sempurnanya ya. Yang sebenar-benarnya apabila kita memastikan istighfar tersebut disertai dengan tidak adanya sikap terus-menerus melakukan dosa. Dan hal yang sedemikian itulah yang Allah puji, yang Allah cinta hamba-Nya tadi kan, yang Allah berikan ganjaran syurga kepada mereka. Sebab tu orang yang bertaubat, Allah Subhanahu Wa Taala masukkan mereka ke dalam syurga. Kerana mereka ada ciri-ciri orang yang ingin meninggalkan dosa, berusaha meninggalkan dosa itu. Dan di sini disebutkan kepada kita seorang ahli makrifat berkata, wallahu a'lam, tak disebutkan siapa orang ahli makrifat ni, seorang ahli makrifat ni. Cuma disebutkan begitu sajalah ya. Siapa yang istighfarnya tidak membuahkan perbaikan taubatnya, maka dia adalah seorang pembohong dalam istighfarnya tersebut. Okey. Jadi sebahagian mereka ada yang berkata istighfar kita ini memerlukan istighfar yang banyak. Jadi kita setiap hari perlu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa mengikhlaskan diri kita ketika kita mengucapkan istighfar itu. Bukan hanya semata-mata ia merupakan ucapan di lidah, tetapi ia disertai dengan satu tekad, satu azam untuk tidak melakukan dosa, untuk tidak terus-terusan melakukan dosa. Dalam hati kita itu, kekuatan. Yang mana ia nanti disertai dengan inisiatif kita untuk terus meninggalkan dosa tersebut.
Dan dikatakan di sini dalam kitab ini, maka istighfar yang paling utama adalah yang tidak disertai dengan terus melakukan dosa. Maksudnya di sini banyak kali dijelaskan kepada kita, diingatkan kepada kita bahawa istighfar yang paling utama yang seharusnya menjadi amalan kita sebagai seorang muslimah dalam kehidupan ini ialah bila kita mengucapkan istighfar atau bila kita memohon ampun kepada Allah itu, istighfar tersebut tidak disertai dengan terus-menerus melakukan dosa dan ia disebut di sini sebagai taubat nasuha. Okey, ia disebut sebagai taubat nasuha. Baik, taubat nasuha ni bagaimana muslimah? Boleh letakkan di ruangan komen. Saya nak tahu jawapan daripada jemaah muslimah kita daripada duduk senyap ni. Saya seorang bebal. Taubat nasuha itu bagaimana? Okey, saya tahu nanti ada yang jawab taubat yang sebenar-benarnya. Baik, taubat yang sebenar-benarnya. Taubat yang sebenar-benarnya itu bagaimana? Kita ada syarat-syarat taubat kan? Syarat taubat ada berapa? Sila letakkan di ruangan komen. Saya nak lihat jawapan daripada jemaah muslimah. Ada jawapan? Tengah Google ke? Apa tadi kan kita bincangkan istighfar paling utama ialah istighfar yang tidak disertai dengan terus-menerus melakukan dosa. Okey? Dan inilah yang kita panggil ia sebagai taubat nasuha. Okey, di situ menyesal tak akan melakukannya lagi. Okey, ini syarat taubat. Boleh, saya boleh terima. Niat untuk tidak ulang dosa itu lagi. Baik, Nadia sebutkan begitu. Ada lagi? Selain daripada menyesal, tak akan melakukannya lagi. Tidak niat untuk tak ulang lagi. Sama tu, menyesal tak melakukan lagi, niat untuk tidak ulang lagi dosa itu. Ini juga sebagaimana tadi, daripada tadi disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya. Banyak kali dia kata bahawa istighfar ia mesti diikuti dengan tidak melakukan dosa itu lagi. Kak Johara kata apa tu? Insaf dan niat tak akan buat dosa lagi. Okey, ini untuk kali yang ketiga disebutkan atau cuma ada tambahan insaf di situ. Ada yang lain? Okey, Kak Nuriha kata apa tu? Istiqamah. Buat amalan yang baik. Masya Allah, barakallah. Saya boleh terima jawapan itu. Istiqamah buat amalan yang baik. Yang lain? Okey, Zakia. Zakia kata apa? Berusaha untuk menjauhkan dari melakukan dosa itu. Ini boleh kita masukkan sebagaimana yang disebutkan di kalangan jemaah kita lah yang menyesal, tidak melakukan dosa, tidak ulang dosa lagi. So ini maksudnya kita berusaha untuk menjauhkan dosa. Banyakkan sedekah untuk menebus dosa. Boleh, okey. Ini boleh kita masukkan pada kategori buat amalan yang baik sebagaimana Kak Nuriha sebutkan tadi Kak Sugiyarti. Baik, Kak Song kata apa tadi? Mengaku melakukan dosa, berhenti melakukan dosa. Okey, boleh. Ada lagi Kak Zah, okey, menyesal mengakui dosa, tak buat lagi, diikuti dengan amal soleh. Menyesal mengakui dosa, tak buat dosa. Okey Kak Zah, relax. Faham. Banyak betul. Banyak lakukan kebaikan, betul. Okey. Ikuti taubat dengan amal soleh, okey, boleh. Sembahyang taubat secara kerap, okey, boleh. Kak Siti Sofia, mengaku kesalahan dosa, baik. Sebelum jawapan yang sama daripada tadi jawapan yang sama berulang, baik saya bagi jawapan saya. Kita lihat begini muslimah. Ada beberapa perkara lah. Tadi kan kita sebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat seseorang hamba ataupun istighfar, lantunan ucapan istighfar itu apabila hatinya tidak ingin lagi terus-terusan melakukan dosa. Kemudian dia itu betul-betul lah menyesal dengan dosanya kan, sebab tadi dia dah ucapkan, dia mengakui dosanya tadi kan, maknanya itu kita panggil sebagai penyesalan.
menunjukkan kepada kita bahawa orang yang begini sebenarnya dia bukan taubat yang main-main. Ini yang disebutkan sebagai taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Orang yang begini bila dia bertaubat, dia menepati syarat-syarat taubat yang telah dibincangkan di kalangan para ulama sebagaimana yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi dan juga dalam Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita perincikan berkenaan dengan syarat taubat itu, kita boleh lihat begini. Saya nak kemukakan 6 syarat taubat yang boleh kita usaha untuk terapkan apabila kita telah melakukan dosa dan kita nak bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dalam hati kita ni, kita nekat, aku tak nak ulang lagi dosa ini. Tapi adakah cukup dengan satu nekat, satu azam yang aku tak nak ulang lagi dosa itu? Ini yang mana kita kata datangnya syarat taubat untuk kita perbaiki diri kita agar berada pada taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya. Okey, jadi di kalangan para ulama, mereka telah membincangkan beberapa syarat taubat yang perlu kita fahami, yang perlu kita letakkan pada diri kita untuk bertaubat. Jadi pertama, sebagaimana kita bincangkan daripada awal tadi kan, kalau ikut kepada hadis tadi yang kita sebutkan, okey, al-i'tiraf, okey, al-i'tiraf iaitu mengakui perbuatan dosa kita. Mengakui perbuatan dosa kita. Sekejap ya, saya betulkan diri saya. Saya betulkan diri saya. Saya okey, bukan saya betul, bukan tak betul. Saya nak letakkan position saya ni di tempat yang cantik di sini. Okey. Sebentar. Okey, cantik tak saya kat sini? Cantik okey. Pertama kita lihat kembali kepada topik ni. Baik, pertama kita lihat di sini. Orang yang dia nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, okey, taubat nasuha itu tadi taubat yang sebenar-benarnya, dia perlu berada pada keadaan yang bukan sahaja mengakui perbuatan dosa. Kalau al-i'tiraf ini tadi, ada tau dalam hadis yang kita bincangkan di awal slide saya tu. Sebab dia mengaku dosa dia. Okey, bila dia berdoa kepada Allah, dia kata kepada Allah, aku telah melakukan dosa. Maknanya dia mengaku dia buat dosa. Selain daripada al-i'tiraf, iaitu mengakui perbuatan dosa, kita juga perlu menyesal pada dosa-dosa yang kita lakukan. Ada orang, kenapa perlunya syarat yang kedua ini? Kerana ada orang dia memang mengakui dosanya, tetapi ada orang dia tidak menyesal atas perbuatan dosanya. Ada orang, memang aku buat dosa, dah tu, then, dah tu, so, ada orang gitu kan, aku dosa, so what? Ada orang gitu, betul tak? Kita tak nafikan ada orang perangannya sedemikian. Dia mengaku dia buat dosa, memang aku buat dosa, dah tu kan nak suruh aku buat apa? Ada orang begitu, adakah kita nampak dia menyesal atas dosa-dosa dia? Tidak. Sebab itu syarat yang kedua ini perlu bagi orang yang ingin bertaubat dengan taubat yang nasuha itu tadi. Al-i'tiraf pertama, dia mengakui dosanya, diikuti dengan dia menyesal atas perbuatan dosa. Kemudian mengakui dosa, menyesal atas perbuatan dosa, ia perlu diikuti dengan satu lagi syarat, iaitu al-iqla', yakni berhenti. Ini yang tadi kita sebut daripada tadi. Kan? Dia berhenti buat dosa, dia tak ulang buat dosa, tak terus-terusan buat dosa. Dia bernikat tak nak ulang lagi. Ini masuk kepada syarat yang ketiga. Dia menyesal, dia mengakui, dia menyesal, kemudian dia berhenti dari melakukan dosa tersebut. Ada orang dia mengaku dosanya, ada orang dia menyesal atas dosa-dosanya. Tetapi belum tentu dia nak berhenti dari melakukan dosa itu. Okey, ada orang belum tentu dia nak berhenti daripada melakukan dosa itu.
Yelah, saya memang menyesal buat dosa ni kan. Memang saya mengaku saya buat dosa. Tapi tak tahu nak buat lagi ke tak nampak tak? Ada orang gitu tak tahulah tengok nanti kalau jadi lagi macam mana aku buat lagi gitu Ada orang begitu. Keadaannya sedemikian. Okey? Sebab itu syarat taubat nasuha ini dia mesti ada nekat yang sungguh-sungguh. Tidak dalam hati dia tadi kan Imam Ibn Rajab kata apa? Dia bukan hanya pada lidah. Kalau pada lidah tu kita kata dia ada al-i'tiraf dan juga an-nadam. Okey, dia ada mengakui dosa dan juga menyesal. Itu di lidah. Tetapi al-iqla' belum tentu. So hati dia, nekat dia tadi, diri dia perlu ada al-iqla' dan juga al-azm. Masuk kepada syarat yang keempat. Berazam tidak mahu ulangi lagi. Okey, kita berhenti daripada dosa itu dengan satu nekat yang kuat, dengan satu azam yang kuat. Kita berazam, okey, saya berhenti, saya nekat, saya tidak mahu ulangi lagi perbuatan dosa itu. Cantik. Okey, cantik taubatnya. Ada 4. Dan kebiasaan di kalangan para ulama memang meletakkan 4 itu. Namun setelah kita mengakui dosa kita, kita menyesal, kita berhenti dan kita berazam untuk tidak mengulangi dosa itu, kita tak boleh biarkan diri kita, maksudnya kita tak boleh stop sampai situ saja. Ada perkara lain yang perlu kita lakukan bagi memantapkan taubat kita. Bagi memantapkan nekat kita tu tadi untuk meninggalkan dosa. Iaitu ikuti ia dengan amal soleh. Tadi ada juga kan yang sebutkan ikuti taubat dengan amal soleh, buat perkara baik. Ya, saya tadi kita ada baca kan pada komen di kalangan jemaah mengatakan kena ikuti dengan amal soleh. Yes, betul. Kita tak boleh kita kata okeylah saya dah menyesal, saya dah taubat, saya tak nak buat lagi ulang. Tapi kita terus biarkan diri kita pada keadaan yang sama. Taubatnya tak berapa kuat. Kita perlu ikuti dengan amal soleh. Maksudnya amal soleh sini ialah bila kita dah tinggalkan dosa, jaga solat kita, okey, jaga puasa kita. Maksudnya kuatkan ia dengan amal soleh. Banyakkan bersedekah. Tadi ada katakan banyakkan bersedekah. Ini semua adalah amal soleh. Bagi memantapkan lagi taubat yang dah kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga terhapuslah dosa-dosa itu. Setiap bila kita buat perkara yang jahat, kemudian kita ikuti ia dengan amal soleh tersebut ia akan menghapuskan dosa-dosa tersebut. Begitu keadaannya sebagaimana yang Allah sebutkan dan juga Nabi SAW sabdakan dalam hadis baginda. Amal soleh ini penting. Kerana amal soleh ini dia akan menguatkan kita, ia akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Kuatkan solatnya, kan? Kuatkan lagi zikirnya, baca Al-Quran, dekatkan dengan majlis-majlis agama, okay, majlis-majlis ilmu contohnya, belajar agama. Ini semua amal soleh. Tapi kalau kita dah bertaubat namun diri kita masih sama ni muslimah. Ya, diri kita masih itu gitu-gitu juga. Kemungkinan besar ia boleh drag ataupun dia boleh masuk balik pada keadaannya lama. Kalau boleh kita nak berubah tu kan, kita nak bertaubat tadi keseluruhannya. Okey, keseluruhannya. Ubah gaya hidup kita, lifestyle kita. Kan kalau dulu kita suka perkara-perkara yang lalai, sikit-sikit kita ubah cara hidup kita. Buat perkara yang lebih bermanfaat untuk kehidupan kita. InsyaAllah, ia akan lebih membantu dalam usaha kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu akan menghalang kita dari melakukan dosa yang sama
Yang tadi kita nekat untuk tinggalkan tu. Kita tak pergi kepada tempat yang sama, kita tak buat dosa tu. Kalau kita buat dosa pun, kita buat dosa lain. Gitulah keadaannya. Kan? Itu yang menyebabkan kita terus bertaubat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab daripada tadi juga kita sebutkan, kita ni hamba tak terlepas daripada dosa. Maknanya ada dosa-dosa lain lah yang kita lakukan. Bukan dosa yang sama. Ya? Kemudian, kalau kita lihat kepada syarat yang terakhir di sini, usahalah ya untuk berteman dengan orang yang baik. Usaha untuk pindahkan diri kita pada satu environment yang lebih sihat, yang lebih positif. Supaya kita hidup pada keadaan yang lebih kuat untuk mendekatkan kita dengan hal-hal yang baik. Jika dulu kita tahu, kerana kita berteman dengan golongan yang begini, ya saya tak nak sebutkan golongan yang bagaimana, masing-masing tahulah ya, sebab masing-masing ada teman-teman yang tersendiri. Okay. Yang penting ialah, bila kita tahu kita berteman dengan golongan yang ini yang menyebabkan kita cenderung untuk melakukan kemaksiatan. Bila kita kawan dengan golongan yang begini, mulut kita, lidah kita suka maki-maki contohnya. Bila kita duduk dengan geng-geng yang macam ini, lidah kita suka mengumpat. Duduk dengan geng yang macam ini, kita suka banyak buruk sangka pada orang, dengki pada orang lain. Kita duduk dengan geng macam ini, kita banyak buat hal-hal yang tidak baik. Tinggalkan. Okey, tinggalkan. Sebab kalau kita masih duduk pada tempat yang sama ataupun pada teman yang sama, kita bimbang. Taubat itu tadi, dia mudah goyah kerana kita terpengaruh lagi pada situasi yang sedemikian. Ini sebagaimana pesan, kalau saya nak bawa sebuah hadis yang lain, kan, kalau ingatlah ada Nabi SAW ceritakan pada para sahabat tentang orang yang dia bunuh 99 orang. Kan seorang lelaki, dia pernah bunuh 99 orang. Lalu dia nak bertaubat kepada Allah. Dia minta orang supaya tunjukkan kepada dia, nak jumpa siapa ni aku nak bertaubat kepada Allah. Dan orang tunjukkan kepada dia dengan seorang ahli ibadah. Jumpa dengan ahli ibadah itu. Dia jumpa dengan ahli ibadah tersebut, dia tanya kepada ahli ibadah, sekarang ni saya dah bunuh 99 orang, macam mana? Saya nak bertaubat kepada Allah, boleh ke tidak? Ahli ibadah ni kata apa? Tak boleh. Tak boleh. Terus apa dia buat? Dia bunuh. Ahli ibadah tu jadilah lengkap 100 orang dia bunuh. Namun, saya suka hadis ini kerana apa? Lelaki ini walaupun dia dah bunuh 100 orang, dah lengkap 100 orang, azam dia, keinginan dia untuk bertaubat kepada Allah tak mati tau muslimah. Dia nak terus bertaubat kepada Allah. Dia masih lagi usaha bagaimana dia nak bertaubat kepada Allah. Mungkin saya kata, ya kalau kena pada diri kita, kita dah sudahlah, dah 100 orang dah aku bunuh ni, ya Allah, tak payahlah nak bertaubat-taubat kepada Allah ni, dah bunuh lagi orang sampai habis, sampai 1000 orang. Mungkin kita begitu keadaannya. Tetapi lelaki ini, Masya Allah, Tabarakallah, Nabi ceritakan tentang diri dia, tekad dia, kekuatan dia untuk bertaubat kepada Allah, kuat. Dia masih lagi tanya kepada orang ramai, saya nak bertaubat kepada Allah, nak jumpa siapa? Akhirnya ada di kalangan mereka yang tunjuk, jumpa dengan ahli ilmu, seorang yang alim, ya, yang ada ilmu lah ni. Jadi dia jumpa dengan ahli ilmu ini, dia tanya dengan soalan yang sama. Sekarang ni saya dah bunuh 100 orang. Saya nak bertaubat kepada Allah. Bagaimana? Boleh ke tidak? Ahli ilmu ini kata apa? Apa yang menjadi penghalang antara kamu dengan taubat? Tidak ada perkara yang boleh menghalang kamu. Maksudnya tidak ada barrier antara engkau dengan taubat. Okey, tak ada benda, tak ada yang menghalang antara engkau dengan taubat. Dan cantiknya ahli ilmu ini, itu sebab pentingnya orang yang berilmu. Dia cakap, dia berikan, bukan sahaja dia menjawab soalan, tetapi dia memberikan panduan bagaimana kalau awak nak bertaubat. Dia kata apa kepada lelaki ini? Keluar daripada negeri kamu. Dia suruh keluar daripada tempat dia yang dia duduk tu kan. Pergi ke tempat sekian-sekian. Dalam hadis itu tak sebutlah ke tempat apa, nama tempat itu. Tetapi ahli ilmu ini kata apa kepada dia?
Engkau pergi ke tempat sekian-sekian, di situ ada ramai ahli ibadah, beribadahlah bersama-sama dengan mereka. Ini dalil menunjukkan kepada kita, kita perlu ubah surroundings ataupun environment, keadaan sekitar kita bila kita nak usaha menjadi orang yang baik. Jangan duduk di tempat yang lama, yang mana tempat itu boleh trigger kita untuk buat ataupun boleh boleh kita ingat balik kita nak buat lagi dosa itu. Tinggalkan tempat itu. Ini pesan ahli ilmu tersebut kepada lelaki itu. Tinggalkan tempat itu, duduk bersama dengan orang yang baik. Yang dia kata apa tadi, bukan setakat tinggalkan tempat itu, pergi ke tempat tu duduk-duduk saja ya. Bukan itu nasihat ahli ilmu ini. Tetapi ahli ilmu tersebut kata kepada di sana ada orang yang ramai beribadah kepada Allah. Duduk bersama dengan mereka, beribadah bersama-sama dengan mereka. Iaitu kawan dengan mereka, duduk di tempat yang baik itu, beribadah bersama dengan mereka. Kerana apa? Bila sekeliling kita di kalangan orang-orang yang baik, ia memberikan motivasi diri kita untuk terus dekat dengan hal-hal yang saleh, dengan amal-amal saleh, dengan kebaikan. Begitulah keadaannya orang yang benar-benar dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bukan hanya setakat dia ada al-i'tiraf tu tadi kan, dia bukan setakat mengaku, menyesal, berhenti, berazam untuk tidak melakukan dosa itu lagi, tetapi ada perkara lain yang diiringi setelah keempat-empat perkara tersebut supaya mantap taubatnya, kuat taubatnya, dan potensi untuk dia kembali kepada dosa itu kurang. Walaupun saya kata masih lagi boleh tetapi kurang. Ini adalah disebut sebagai keadaan yang kita usahakan untuk diri kita yang tadi telah menyesal, mengakui, yang nak berhenti dan berazam untuk tidak ulangi dosa itu lagi. Mudah-mudahan bila kita berteman dengan orang-orang yang baik, ya, kita duduk di kawasan yang baik ini, kita nampak orang solat contohnya. Kita pun ada keinginan untuk solat. Kalau pun mula-mula tu tak ada keinginan, tapi mula-mula kan memang rasa malu. Malunya orang lain solat, kita tak solat. Kita mesti akan solat. Tapi lama-lama, yang muslimah saya kata lama-lama, insyaAllah kita dah terbiasa dengan keadaan itu, niat dia pun dah jadi baiklah. Memang kata betul mula-mula tu memang kita malu, sebab kita malulah kita solat. Tetapi bila lama-lama dah terbiasa dengan keadaan sedemikian, kita dah suka, dah selesa dengan keadaan itu, kita belajar, sebab kita duduk dengan orang yang baik, akhirnya kita belajar untuk memperbaiki niat kita. Sebab tu kita ni kalau nak buat baik muslimah, jangan sampai orang kata nak tunggu seru datang. Orang kata, oh seru belum sampai lah Ustazah nak buat baik. Kenapa ni tak buat ni? Oh sebab seru belum sampai. Orang selalu kata macam tu. Kenapa nak tunggu seru? Nanti seru lain datang nanti. Tahu tak seru lain tu apa? Seru lain tu, malaikat seru tu. Seru malaikat maut yang seru macam mana? So kita nak buat baik ni muslimah, ya, nak buat amal soleh, jangan tunggu-tunggu. Jangan nanti-nantikan apa perkara soleh yang kita nak buat. Ada niat nak buat baik, terus buat. Jangan tunggu-tunggu. Sebab kebiasaannya kita begitu. Nak sedekah lah, nantilah sedekah. Kan? Esok lusa. Nantilah sedekah masjid mana Mutakin. Mutakin tak payahlah kaya Mutakin tu. Kaya Mutakin tu. Nantilah tunggu aku nak cari dulu. Masjid mana yang betul-betul miskin ni daripada masjid Singapura ni baik kita sedekah kat masjid luar negara. Mungkin ada masjid luar negara tu yang lebih memerlukan daripada masjid kat Singapura. Kita pun cakap gitulah ya. Tunggu, akhirnya tak sedekah. Kadang-kadang kita begitu. Tak perlu tunggu sebenarnya. Nak sedekah, masjid Mutakin, sedekah. Tak payah tak kaya ke apa, tak perlu. Kita ni kalau nak buat baik tak perlu tengok orang masjid tu kaya ke tak kaya ke apa. Masjid Mutakin ni kaya ke tidak? Saya tak tahulah, saya cuma cakap. Allahuakbar lah ya. Semua masjid kat Singapura ni memerlukan lah ya. Kita perlu bantulah setiap masjid di Singapura ni. Kan? Maknanya tempat yang kita duduk, tempat kita tinggal, kita bantu. Untuk urusan dakwah, untuk urusan membantu masyarakat Islam. Keadaannya sedemikian. Jangan kita tunggu-tunggu sebab bila kita tunggu nantilah, itulah, inilah, akhirnya kita tak buat muslimah. Kita tak buat. Beza tau dengan dosa. Dosa ni dia tak perlu tunggu. Contoh jelas saya nak kata, kita kalau nak mengumpat kita fikir tak?
ngumpat nak fikir kita nak ngumpat dia ke tak nak? Ada kita berbual kawan kita 2 orang kan ke depan. Kita fikir kita nak ngumpat dia ke tak nak Kita fikir nanti esok kita ngumpat dia. Ada kita tak? Kita kalau nak bercakap tentang orang terus dia cakap, kau tahu apa. Cerita. Macam gitu keadaannya. Tak ada kata, nanti fikir dulu nak ngumpat ke tidak. Tak ada, keadaan tak begitu. Orang nak buat dosa ni dia tak fikir-fikir. Dia terus buat je. Namun, kan, bila nak buat baik ni, dia punya fikir, ya Allah, hingga kesudahnya. Tak buat. Sebab itu, penting kita ada teman-teman yang baik. Persekitaran yang baik. Teman-teman yang baik ini kadang-kadang kita nampak dia buat baik, itu saja dah buat kita ada kekuatan untuk, kawan kita tak suruh kita buat baik tau Muslimah. Okay? Kawan kita, selalunya kawan yang baik ni, dia ni jarang. Bukan saya kata dia tak suruh kita buat baik, tapi dia jarang. Kata, kau buat, kau derma lah. Tak ada, kawan kita tak suruh kita. Kau derma lah. Kau ginilah. Nanti bagus dapat pahala. Tak, orang-orang yang beramal soleh ni, dia tak selalu sebut-sebut begitu. Tetapi kebiasaannya kawan-kawan kita yang baik ni, kita nampak mereka buat amal soleh itu, kita nak buat amal soleh sebagaimana teman kita lakukan. Kita nampak kawan kita yang ni, bagusnya dia pergi kuliah, contoh gitu kan. Kita pun nak ikut. Kita ada rasa sedemikian. Kita nampak kawan kita yang bagusnya dia selalu solat malam. Kita ada kekuatan untuk solat malam. Kita nampak kawan kita yang baguslah dia selalu puasa Isnin Khamis. Kita ada kekuatan untuk puasa Isnin Khamis. Kerana apa? Kita melihat contoh-contoh yang baik ada di sekitar kita. Kawan kita ni tak ada, kau jom lah puasa Isnin Khamis. Tak ada kawan kita cakap gitu dengan kita Muslimah. Jom lah solat malam. Jom lah. Benda-benda baik ni tak ada. Tapi kalau buat jahat ada. Jom lah kita. Kalau buat jahat biasa macam tu. Namun, perbuatan baik ini dia dilihat. Kita nampak orang lain buat baik, kita ada kekuatan, kita ada semangat, kita ada motivasi untuk buat baik tersebut. Semakin ramai yang kita berteman dengan orang-orang yang salihah, ya, wanita-wanita yang salihah, wanita yang baik-baik di sekitar kita, semakin kuat keadaan diri kita untuk sentiasa meletakkan diri kita pada amal soleh dan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang terakhir itu penting sangat. Kerana kebiasaannya kita dilihat ataupun kita dinilai pada siapa kita berteman. Sebab tu Nabi kata apa? Dalam sebuah hadis dengan mafhumnya, Nabi kata, orang yang dia berkawan dengan penjual minyak wangi, wanginya akan terkena pada diri dia. Tapi orang yang berkawan dengan orang yang buat besi, percikan api besi itu boleh terkena pada diri dia. Kerana rapatnya orang tersebut dengan kedua-dua orang ini. Jadi kita pilih dengan siapa kita ingin berteman. Kalau kita berteman dengan seseorang yang umpamanya penjual minyak wangi itu tadi, kita akan mendapat tempias wanginya. Keadaan yang baik, yang harum. Okay, dilihat sebagai keadaan yang Masya Allah Tabarakallah, begitu. Maknanya orang yang baik. Perumpamaan orang penjual minyak wangi itu kita anggap kita lihat dia sebagai satu perumpamaan yang Nabi berikan dengan orang yang soleh. Orang yang baik-baik. Walaupun saya kata kita tak buat baik tu. Tetapi bila kita duduk dengan orang yang baik, orang lain nampak kita duduk dengan orang yang baik-baik, tempiasnya ada. Bagus dia kawan, si Sakinah tu kawan dengan orang macam gini baik. Orang terus nampak begitu. Walaupun kita tak berapa nak baik sangat ya Muslimah, tapi orang nampak. Bagus lah Kak Som tu dia kawan dengan orang gini nampak sejuk hati. Begitu situasinya. Sebab tu penting kita memilih persekitaran yang baik, teman-teman yang baik, agar ungkapan istighfar kita, taubat kita itu ia semakin kuat, ia semakin mantap, dan kita keinginan untuk kita kembali kepada dosa-dosa kita itu berkurang dan mudah-mudahan tidak ada terus. Sebab dia step by step lah ya, kita tak kata dah bertaubat terus hilang begitu, tidak. Sebab tu ia memerlukan kepada keduanya tadi kan, ikuti dengan amal soleh dan berteman dengan orang yang baik.
Sebab kita pun tahu susah. Tak semestinya dah bertaubat, dah tak buat lagi, dah tinggalkan terus. Ada orang nanti kadang-kadang dia nak buat lagi, keadaannya, kekuatannya. Sebab dia dah lama buat dosa itu. Dan keadaan untuk kembali kepada dosa tersebut potensinya besar. Sebab tu dia perlu dikurangkan, akhirnya ia hilang. Perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Ubah suasananya, ikuti dengan amal soleh, teman yang baik, perlahan-lahan, insya-Allah. Keadaan keinginan untuk buat perkara yang tak baik itu dia akan berkurang dan terusnya ia akan hilang daripada diri kita. Baik, seterusnya kita lihat kepada perenggan kita yang terakhir pada pagi ini di situ. Dan jenis istighfar yang paling utama adalah seorang hamba memulai dengan memuji Tuhannya. Jadi kita nak beristighfar kepada Allah, ada istighfar yang paling baik yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita, yang boleh kita amalkan, yang seharusnya kita pegang, kita hafal istighfar ini. Jadi Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dia berikan kepada kita dengan istighfar yang paling utama yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita, yang mana disebutkannya adalah seorang hamba memulai dengan memuji Tuhannya lalu mengakui dosanya. Okay, seorang hamba itu dia memuji Tuhannya lalu mengakui dosanya. Jadi ini biasa dikenal sebagai penghulu istighfar kan, Sayyidul Istighfar. Kita biasalah, saya rasa ramai muslimah yang dah hafal doa ini. Letakkan di situ, lalu mengakui dosanya, lalu memohon ampun kepada Allah sebagaimana dalam hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu an, dan Nabi SAW beliau mengucapkan penghulu istighfar, Sayyidul Istighfar adalah seorang hamba mengucapkan, iaitu dia berdoa. Dalam kitab kita ada doanya di muka surat 393 hingga muka surat 394. Okey, di muka surat 393, 394 sambungannya. Kalau tidak ada kitab boleh rujuk pada slide Ustazah di sini. Nabi SAW mengajarkan kepada kita dengan penghulu istighfar yang paling utama yang perlu kita amalkan. Apa doanya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Sekejap ya, saya punya skrin tertukar je. Okey, bagaimana doanya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Di bawah itu saya sertakan transliterasinya dalam bahasa Melayu. Mungkin ada di kalangan muslimah yang kurang fasih dalam bahasa Arab. Jadi saya berikan panduan di situ bagaimana untuk membaca doa ini. Okey, dalam bahasa Melayunya supaya dapat dihafal, dapat diamalkan. Ya, sayang doa ini kalau sekiranya tak dapat diamalkan. Jadi kita perlu amalkan doa ini kerana ganjarannya begitu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana doa ini bermaksud, okay, boleh dilihat di kitab kita doanya, maksud doanya. Ataupun lihat di sini. Okay. Dalam doa ini kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita panjatkan kepada Allah? Kita doa kepada Allah, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Ini kita panggil sebagai pengakuan tentang diri kita sebagai seorang hamba yang lemah. Kita mengaku Allah itu menciptakan kita dan kita adalah hamba Allah. Aku menetapi perjanjian-Mu dan janji-Mu sesuai dengan kemampuan aku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui dosaku kepadamu. Dalam doa ini ada bentuk pengakuan dosa, ya, kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku akui nikmat-Mu kepadaku.
maka ampunilah aku kerana tidak ada yang dapat mengampuni dosa melainkanmu. Cantik doanya, yang mana Nabi kata apa? Jika seseorang itu dia mengucapkan doa ini di waktu siang, di waktu di waktu pagi, dengan penuh keyakinan lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu petang, maka dia termasuk dari penghuni syurga. Maaf kecil pula slide ni. Saya jauh sikit daripada skrin ni. Okay. Maka dia termasuk dari penghuni syurga. Jika dia membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan, saya tertinggal perkataan penuh keyakinan tadi. Di waktu malam dengan penuh keyakinan lalu dia meninggal dunia pada waktu paginya, maka dia termasuk dari penghuni syurga. Sebab itu tadi saya kata, ia adalah doa yang penting, doa yang memiliki ganjaran yang begitu besar kepada mereka yang mengamalkan doa ini. Sayang sangat-sangat jika kita tinggalkan doa ini. Sebagai seorang muslimah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bila kita membaca doa ini setiap hari dengan penuh keyakinan dalam hati kita. Ya, pada waktu pagi Nabi kata apa? Orang itu jika dia meninggal dunia sebelum masuk waktu petangnya, Allah masukkan dia dalam syurga. Begitu juga bila dia membaca doa ini di waktu malam dan sebelum waktu pagi dia meninggal dunia, maka dia juga termasuk penghuni syurga. Namun dengan syarat, ia perlu diucapkan dengan penuh keyakinan. Sebagaimana yang kita bincangkan tadi, istighfar kita ia bukan hanya di lidah muslimah. Tetapi istighfar yang kita ucapkan ia mesti dengan hati yang tekad kuat meninggalkan dosa. Maknanya kita kata keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ucapkan doa ini dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh tekad, maka Allah berikan ganjaran yang begini kepada orang tersebut. Nabi kata apa? Dia termasuk penghuni syurga. Yang kita nak dalam keadaan yang sedemikian. Kita ingin menghembuskan nafas kita yang terakhir pada keadaan yang disebut sebagai husnul khatimah. Sebaik-baik pengakhiran yang mana menjanjikan syurga dalam kehidupan kita. Maka atas dasar itu, sama-samalah ya kita muslimah ni dalam hidup. Saling ingat mengingatkan, saling sentiasa ingin membawa diri kita dan orang lain kepada kebaikan. Mudah-mudahan dalam keadaan yang sedemikian, kerana bila kita ni saling ingat mengingatkan, saling ingin bawa orang lain kepada kebaikan, ia adalah sebuah keadaan yang membantu diri kita meninggalkan dosa dan maksiat. Di samping kita berdoa kepada Allah, kita memohon taubat kepada Allah setiap hari. Dan antara penghulu istighfar, iaitu istighfar yang paling utama yang Nabi ajarkan ialah istighfar ini. Yang perlu kita lantunkan setiap hari pada waktu pagi dan pada waktu malam. Dan mudah-mudahan andai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir dalam keadaan kita mengucapkan istighfar ini, permohonan ampun ini kepada Allah pada waktu pagi ataupun pada waktu malam itu tadi, ia adalah istighfar yang membawa kita ke jannah. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya pada perbincangan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dengan kefahaman ya, untuk kita beramal soleh dan juga beramal dengan hadis-hadis yang kita telah bincangkan ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan kesihatan dan juga kelapangan masa untuk bertemu pada sesi yang akan datang.
Saya tak tahu, saya pukul berapa dah. Sekejap ya, admin sekejap ya. Baik, di sini mungkin saya boleh ambil satu soalan di sini. Sekejap ya. Soalan daripada Puan Siti Sopiah kita di situ, Ustazah, adakah cara yang terbaik untuk kita mahu mengajak seseorang yang dekat dengan kita agar bertaubat kepada Allah? Okay, boleh paparkan soalan itu di skrin kita daripada Kak Siti Sopiah Kasmani. Ustazah, apakah cara yang terbaik untuk kita mahu mengajak seseorang yang dekat dengan kita? Saya kira yang dekat dengan kita ni mungkin pasangan kita, adik-beradik, anak, teman, ya, mungkinlah yang dekat dengan kita agar bertaubat kepada Allah. Dalam situasi ini ataupun dalam konteks ataupun pada konteks soalan yang diutarakan ini, kita sebenarnya bukan perkara yang mudah untuk kita ajak orang supaya taubatlah kepada Allah, kerana ia perkara yang sensitif. Ya, saya terus terang kata, ia perkara yang sensitif. Kita tak boleh kata, engkau jomlah taubat pada Allah. Orang marah kalau kita cakap sedemikian. Ya, tapi jika orang itu boleh terima dengan satu nasihat, kita tak perlu saya cakap dengan menggunakan ungkapan kata taubat. Mungkin kita boleh kata kepada dia dengan satu saranan sahajalah, ya, saranan sahaja. Iaitu kita kata pada dia dengan satu ajakan yang bukan menunjukkan kepada kepribadian dia. Kita cuma ajak saja. Ni ajak yang betul-betul kan. Contoh, jom ada kuliah tau, kuliah tu bagus, nak tak join sama-sama? Kita cuma cakap gitu saja. Tapi dengan satu perkataan saya, kalau boleh kita nak dia join tu dengan satu harapan bila dia ikuti ataupun sertai pengajian tersebut, dia membuka hati dia untuk bertaubat kepada Allah. Tanpa kita kata, kau sampai bila nak hidup macam ni? Ada orang gitu kan, ungkapan kata kan, kau tu ingat sampai bila, kau tu bukannya muda lagi, umur kau pun dah nak masuk, orang kata, kubur kata, mari, jangan kata begitulah. Ini ungkapan-ungkapan kata yang menyebabkan orang lari daripada kita dan orang tidak mahu bertaubat. Maknanya kita gunakan perkataan-perkataan yang bukan untuk menunjukkan kepada diri dia lah. Macam tadi saya katakan, ada kuliah, ada pengajian dekat masjid ni, tahu okey tahu kuliah dia. Jom lah sama-sama. Aku pun pergi. Cakap gitulah kan. Mungkin begitu keadaannya. Itu cuma cadangan saya sajalah. Antara cadangan yang boleh kita lakukan. Ya, untuk hal yang semikian. Namun, ada juga keadaan yang mana saya nak kata begini. Kita kadang-kadang tak perlu cakap apa-apa pun. Tetapi kita cuma tunjukkan apa yang ada pada diri kita. Okay, tak perlu kita cakap banyak. Contoh kita solat, kita berpuasa, kita cakap dengan ucapan-ucapan yang baik, kan? Kita taat kepada kedua ibu bapa kita baik dengan suami kita cakap baik-baik dengan anak-anak kita. Semua peribadi kita itu sendiri, okay, daripada ucapan kita, tindakan kita, menunjukkan kepada orang itu bahawa dia perlu jadi baik sebagaimana orang yang ada di hadapan dia. Kadang-kadang begitu. Okay, ada situasi yang sedemikian. Sebab tu dari tadi saya kata, kita perlu sentiasa saling buat baik, saling mengajak kepada kebaikan dengan diri kita. Tanpa perlu kita nak tarik-tarik sana, tarik sini, yang mungkin orang lihat itu sebagai satu keadaan yang terlampau memaksa. Namun cukuplah kita tunjukkan, yang ini kita panggil dalam bahasa Arab sebagai qudwah hasanah. Contoh tauladan yang baik yang ada pada diri kita, yang apabila dilihat oleh orang lain, ia menyebabkan diri dia nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan itu boleh
berlaku. Di samping doa kita, doa jangan putus. Bila kita nak teman kita itu ataupun orang yang dekat dengan kita, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan putus kita berdoa kepada Allah untuk orang tersebut. Mudah-mudahan dengan berkat doa kita itu tadi kan, tanpa pengetahuan teman kita, ia adalah doa yang Allah angkat dan akhirnya hatinya terbuka untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, mudah-mudahan sedemikian. Okey, Kak Siti, mudah-mudahan, Kak Siti Sophia, mudah-mudahan. Okey, itu saja Muslimah. Senyum tak perlu kata apa-apa, amboi, Ustaz Muslim. Susah juga ya, kan senyum je, susah juga kan. Takkanlah orang ketuk kepala kita nak senyum je, Ustaz Muslim, amboi awak ni. Susah juga ya, senyum je lah. Tak boleh juga begitu Ustaz Muslim. Adalah caranya tu kan. Susah juga lagi tadi kadang-kadang nak cakap. Okey Muslimah, itu sahaja. Terima kasih sekali lagi di atas perhatiannya. Terima kasih di atas soalan tadi Kak Siti Sophia kepada saya. Mudah-mudahan ya semua yang mengikuti kuliah kita pada pagi ini mendapat manfaat daripada pengisian, daripada soalannya yang dikemukakan itu tadi. Dan mudah-mudahan sekali lagi saya ucapkan, saya doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelapangan masa untuk kita bertemu di sesi yang akan datang. Siapa sebut nama saya ni? Tersedak pula. Okey, saya nak maklumkan pada minggu hadapan kuliah saya cuti rehat. Jadi kita jumpa pada minggu hadapan yang lagi satu. Okey, selamat Hari Raya saya ucapkan kepada semua Muslimah yang ikuti kuliah pada pagi ini. Pada pagi ini, mudah-mudahannya Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal soleh yang telah diusahakan dengan sungguh-sungguh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga menerima amal ibadah kita. Apa jua amal ibadah kita yang baik bagi mereka yang ingin melaksanakan ibadah korban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima ibadah korban masing-masing dan ia menjadi sebuah amalan yang mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.